Kerajaan memperuntukkan sebanyak 40 juta ringgit untuk menyelesaikan masalah 211 pembeli projek Plaza Rakyat yang terbengkalai sejak tahun 1997. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur memaklumkan syarikat Profit Konsortium Sdn Bhd telah dilantik untuk membangunkan semula plaza itu. Ia dijangka memasuki perjanjian jual beli dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur pada bulan depan. Dia akan pastikan janji kita akan tepati dan kita akan selesaikan masalah. Hanya untuk maklumat yang berhormat, pembeli-pembeli yang benar sebenarnya tidak ada hak. Tetapi oleh kerajaan ini, kerajaan prihatin dan saya prihatin, saya telah memutuskan supaya 40 juta diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah pembeli. Kerana pembeli ini telah beli dengan Plaza Rakyat. Dan Plaza Rakyat Sdn Bhd adalah sebuah syarikat yang telah muflis. Beliau menjawab soalan Fong Kui Lun, wakil Bukit Bintang berkaitan usaha pihak berkuasa memulihkan projek berkenaan. Datuk Seri Tengku Adnan berharap pelantikan syarikat baharu itu dapat memulihkan projek berkenaan yang terbengkalai disebabkan masalah kewangan yang dihadapi Plaza Rakyat Sdn Bhd dan masalah ekonomi negara. Turut diperjelas mengenai usaha pemantauan bahan bacaan bercetak yang boleh menyebabkan pemesokan akidah atau kepercayaan seseorang. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Mohamad menegaskan pihaknya sentiasa memantau bahan bacaan yang ada dalam pasaran supaya tidak memudaratkan pemikiran dan minda masyarakat, terutamanya melibatkan isu agama. Sekiranya terdapat bahan bacaan atau pihak yang dikesan melanggar peruntukan di bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, tindakan tegas akan diambil atas nasihat pihak berkuasa agama. Tindakan penguasaan yang diambil tersebut meliputi bahan bacaan kanak-kanak yang diterbitkan secara one-off supaya tidak mengandungi unsur-unsur yang melanggar Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Syarat-syarat permit dan garis-garis panduan penerbitan kementerian termasuk yang menyebabkan pemesongan akidah. Sekiranya terdapat penerbitan one-off yang menyalahi garis panduan penerbitan dan akta berkenaan, penerbitannya akan dikaji dan dikenakan perintah larangan jika bersesuaian. Bagi penerbitan yang mempunyai permit, kementerian akan mengambil tindakan memberi nasihat, teguran dan amaran kepada penerbit jika berlaku kesalahan. Jika kesalahan tersebut masih berulang dan ia serius, kementerian akan mengeluarkan surat tunjuk sebab dan disusuli tindakan menggantung atau membatal permit penerbitan berkenaan. Beliau menjawab soalan wakil BN Pasir Gudang Nurmala Abdul Samad. Selain itu, bahan bacaan dari negara luar yang dibawa masuk ke negara ini akan diperiksa di pintu-pintu masuk utama negara sebelum bahan bacaan itu dibenarkan dijual. Berhubung bahan bacaan yang disiarkan dalam laman web pemantauan dibuat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dengan kerjasama JAKIM. Bagi memperluas liputan radar di S-Zone, Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama Eskom sedang membangunkan sistem pemantauan pesisir pantai di 5 kawasan baharu. Turut dibangunkan 5 kawasan pemantauan sasaran di sekitar perairan Teluk Davil, Lahad Datu dan Sempurna dalam usaha meningkatkan pengawasan di laluan berisiko tinggi berlaku penculikan atau jenayah rentas sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata sistem pemantauan pesisir pantai sedia ada terletak di 8 lokasi yang beroperasi dari Pulau Banggi ke Nagat Tawau. Ini diguna pakai dalam pengoperasian di S-Zone. Sistem pengawasan radar ini dioperasikan oleh Angkatan Tentera Malaysia dan pusat operasi sistem ini berpusat di Markas Angkatan Tentera Bersama ATB2 di Tawau. ATM dan Eskom sedang membangunkan 5 lagi lokasi coastal surveillance system yang baru bagi melebarkan lagi litupan radar. Di samping itu, Eskom juga sedang membangunkan 5 target hardening di 5 buah pulau di perairan Teluk Davil, Lahad Datu dan di perairan Sempurna untuk meningkatkan pengawasan di laluan-laluan yang berisiko tinggi. Sejemput Yang Berhormat Tuan Teck Hua. Beliau menjawab soalan Teck Hua, Wakil Bakri mengenai keupayaan dan sistem pemantauan perairan di kawasan S-Zone. Ketika ini, sebanyak 8 buah kapal dan 69 buah bot beroperasi pada satu-satu masa di perairan S-Zone.
Aset berkenaan akan ditambah secara berperingkat melalui perolehan bagi 92 buah bot laju pelbagai jenis termasuk 30 bot model baharu yang akan diterima sepenuhnya menjelang Februari 2016. Sejak diperkenalkan pada 2011, Kedai Rakyat 1 Malaysia KR1M berjaya mencatat nilai jualan sebanyak 829 juta ringgit berbanding peruntukan sebanyak 82.5 juta ringgit pada awal penubuhannya. Ini sekaligus menunjukkan rakyat memberi sokongan yang baik terhadap KR1M. Justru Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Ahmad Bashir Ahmad Hanifah menjelaskan tumpuan kementeriannya kini terarah kepada usaha memperkukuh KR1M termasuk memperluas penubuhannya di semua 222 kawasan parlimen seluruh negara. Memang rancangan kerajaan sentiasa untuk melihat supaya kedai-kedai krim yang kita wujud ini sentiasa mendapat sambutan dan berubah daripada masa ke semasa. Dan sebab itu pengujudan kedai krim ini harus dilihat bagi sudut keperluan. Dan untuk sementara ini yang berhormat, kita nak memenuhi supaya keseluruhan kawasan-kawasan parlimen di seluruh negara iaitu 222 kawasan parlimen ini mempunyai kedai krim yang diwujudkan oleh kerajaan. Dan hari ini cuma ada 170 kedai krim yang telah kita wujud. Beliau menjawab pertanyaan Wakil PKR Nibong Tebal, Datuk Mansor Othman. Sehingga kini terdapat 170 buah KR1M di seluruh negara yang memberi kemudahan kepada masyarakat berbelanja mengikut kemampuan. Pagi tadi, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menerima kunjungan hormat Menteri Luar Singapura yang baharu, Dr. Vivian Balakrishnan. Ini merupakan kunjungan pertama Dr. Vivian selepas dilantik sebagai Menteri Luar 1 Oktober lalu. Pertemuan berlangsung selama 20 minit di bangunan Parlimen. Malaysia adalah negara kedua dikunjungi Dr. Vivian selepas Brunei. Beliau selepas itu turut bertemu Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Parlimen, Datuk Seri Azalina Othman Said. Sebelum ke jawatan baharu, Dr. Vivian adalah Menteri Alam Sekitar dan Sumber Air Singapura. Beliau berada di Malaysia sehingga esok sebagai sebahagian daripada lawatan rasmi dan kunjungan suai kenal ke rantau ini.